Silakan. Tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah anda dengar baik, pembangkang cuba nak kata ada cuba untuk suruh kami cerita pasal tindakan lanjutan. Padahal yang perlu diceritakan tentang tindakan lanjutan kepada tindakan itu adalah pembangkang. Kemudian hujah yang dibawakan oleh perwakilan pembangkang, Alhamdulillah dah dapat hasil negara ni tahun 2017. Tapi tahun 2020 masa pandemik, tak ada buat cerita tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu tuan-tuan dan puan, hujah untuk bukti pembuktian kepada perwakilan kerajaan dalam Asia dan Pasifik SDG Progress Report 2019, menurut laporan, anggaran keperluan dana tambahan $1.5 diberikan. Itulah tindakan lanjutan kepada negara Asia selama setahun. Namun dalam perkara ini, tiada tindakan lanjutan dalam respon kepada negara anggota untuk mencapai suntikan dana tambahan itu kepada dana lebih tambahan tuan-tuan dan puan-puan. Menunjukkan apa pada peringkat pertamanya, inilah maigai menumpuk padi hampa. Jadi untuk merespon kepada fakta ini, saya nak tanya kepada perwakilan pembangkang, apa lagi tindakan lanjutan kepada tindakan lanjutan ini tuan-tuan dan puan-puan, yang mana tidak pun diceritakan oleh anda, yang mana tidak pun ada pengakhiran tuan-tuan dan puan-puan. Pada peringkat pertamanya tuan-tuan dan puan-puan, saya tunjukkan kepada anda keadaan di mana inilah keadaan bagi menumpuk padi hampa. Perkabaran yang berlebih-lebihan saja tuan-tuan dan puan, hanya ada pelan, tapi pelan itu bergantung sepi macam itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Maka ini yang kami ingin ceritakan perwakilan kerajaan tuan-tuan dan puan. Tapi apa yang dibuktikan oleh perwakilan pembangkang hanyalah baik, saya teruskan kepada respon perwakilan pembangkang. Baik, respon terus kepada debat terbuka yang baru dikeluarkan oleh Menteri Kedua. Kata beliau, bila tak ada pelan ataupun tindakan terhadap pelan tersebut, itulah yang dikatakan bagai menumbuk padi hampa. Sebenarnya itu adalah tindakan susulan sebenar. Respon hendak atau tak nak untuk bantuan tersebut, itu adalah pilihan mereka. Itu bukan tindakan susulan. Sepatutnya mereka cerita yang pada hari ini benda itu tidak berjaya. Bukan mereka tak nak terima atau tak nak terima. Tak apa, kita tinggalkan. Kita terus kepada fakta baru debat terbuka pada hari ini. Dalam sidang media bersama Jabatan Alam Sekitar 24 hari bulan 9 2019, apabila ditanya mengenai adakah laporan di dalam SDG 2030 itu adalah benar dan telus, dan mereka menjawab, pada hari ini apabila kita ingin melihat proses yang dilakukan oleh Jabatan Alam Sekitar sendiri, telah disertai oleh 96 orang awam, 10 badan bukan kerajaan, 100 juruunding EIA, 14 ahli akademik daripada universiti, 19 penggerak projek dan 68 wakil daripada pelbagai agensi ini. Dan mereka menegaskan bahawa bacaan IPU yang dilaporkan adalah benar dan sama. Tiada penipuan kerana sistem pengawasan kualiti udara di Malaysia standard mengikuti protokol antarabangsa. Terima kasih. Datuk, fakta yang dikeluarkan oleh Datuk itu adalah berupa tindakan, bukanlah tindakan susulan. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Kalau ada laporan ini menjadikan satu keadaan kita melaporkan sesuatu keadaan yang mana bila kita melakukan satu tindakan sudah sentuh ada masalah dan sebagainya. Tindakan susulan adalah penyelesaian masalah yang dilaporkan dalam laporan. Itu yang tidak pernah dibuktikan oleh pembangkang pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan. Gagal mereka tunjuk, bukan menumbuk padi hampa tuan-tuan dan puan-puan. Fakta baru dalam debat terbuka tuan-tuan dan puan-puan, saya tunjukkan kepada anda, menurut International Cooperative Alliance, dengan izin Tuan Yang Di-Pertua, dalam perbincangan melaksanakan ke arah pencapaian SDG 1, SDG 5, SDG 6 dan sebagainya, menyatakan bahawa struktur organisasi yang terlibat dalam mengaktifkan pelaksanaan SDG ini mempunyai masalah dan partisipasi untuk melaksanakan kerja yang berterusan tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya, dalam keadaan mereka sediakan laporan dalam pelaksanaan kerja yang berterusan ataupun tindakan lanjutan, mereka gagal untuk mengetengahkan partisipasi semua organisasi yang terlibat tuan-tuan dan puan-puan. Itu masalahnya yang pembangkang pada hari ini tidak pernah tunjukkan bagaimana kalaulah ada tindakan susulan ataupun satu keadaan kerja yang berterusan dalam pelaksanaan, barulah kita boleh terima tuan-tuan dan puan-puan. Mereka tinggalkan yang katakan kami pula yang perlu tunjukkan ada tindakan susulan, sedangkan mereka lupa perkara itu. Yang berhormat, berhentilah berfalasi, tak habis-habis berfalasi fakta anda. Untuk struktur organisasi yang kononnya bermasalah berpartisipasi ini, perlulah anda nyatakan masalahnya berlaku dekat mana sebenarnya. Struktur organisasi ini semua organisasi ke?
Kalau semua organisasi teruknya dunia kita, semua tak nak ikut matlamat ni. Itu yang pertama lah. Untuk laporan ni pula yang berhormat, laporan ni lah satu tindakan lanjutan. Kenapa? Berikutan dengan isu, kita buat satu laporan supaya ada tindakan. Dan tindakan memang ada dalam laporan Tuan Dipertua. Dan dinyatakan Tuan Dipertua, maksudnya laporan ini sendiri menunjukkan tindakan-tindakan. Saya tunjukkan kepada anda menurut laporan matlamat pembangunan Lestari 2030 dan COVID-19 tahun 2020 mewujudkan tindakan lanjutan jangka masa pendek mengawal penyakit dengan memberikan vaksinasi, bantuan perubatan dan kemahiran, dan dalam masa yang sama tindakan mitigasi impak negatif COVID-19 bagi memastikan keterusan tindakan matlamat pembangunan Lestari ini serta tindakan jangka masa panjang pemulihan 6 transformasi ini Tuan Dipertua. Transformasi ini ada 6 dan setiap 6 ini yang pertama kita ada pendidikan gender dan kesesamaan, kesihatan kesejahteraan, demografi, tenaga dekarbonisasi dan industri mampan, makanan tanah air dan laut, ketahanan bandar dan komuniti revolusi digital dan pembangunan Lestari yang akhirnya mencapai matlamat kita dan menyelesaikan masalah untuk COVID-19, berhadapan dengan isu COVID-19 dan juga berhadapan dengan matlamat kita pada hari ini. Yang berhormat, sebelum kita pergi lebih jauh, saya ingin tegur, bukan pecah dulang pecah serpih, tetapi kata dulang paku serpih yang berhormat. Yang berhormat ingat ini surat masa sekolah rendah, pecah kaca, pecah gelas, sudah baca harap balas. Jadi sebelum itu mari kita balas kepada apa yang dikatakan oleh pihak perwakilan pembangkang pada hari ini. Di mana bila beralih kepada debat terbuka, barulah nak tunjuk kepada tindakan susulan. Daripada tadi tak jumpa-jumpa tindakan susulan yang berhormat. Jadi kita pergi kepada fakta saya pada hari ini. Dalam sidang kemuncak matlamat pembangunan Lestari 2019 menyatakan bahawa terdapat 17 matlamat. Daripada 6 hingga 8 matlamat, ada masalah yang sukar untuk dilakukan tindakan lanjutan dalam beberapa negara anggota untuk memberi respon dalam mencapai beberapa perkara tersebut. Dan pernyataan itu turut disokong oleh Tun Mahathir bagaimana dalam konteks negara Malaysia juga mempunyai masalah dalam memberikan respon lanjutan kepada kekangan untuk mencapai beberapa matlamat SDG ini yang berhormat. Kita sedar matlamat SDG ini bersifat holistik. Disebabkan itu, kita tidak mahu bersifat selektif hanya memilih negara-negara yang berjaya sahaja. Kalau nak berjaya, kita berjaya sama-sama. Jangan sesekali tinggalkan negara-negara anggota yang lain berada di belakang sedangkan kita seorang sahaja yang berjaya. Kita pun nak berjaya, Malaysia pun nak berjaya berhormat. Tidak ada yang tidak ingin mencapai matlamat SDG 2030. Jadi, sudah dengar, harap balas. Terima kasih. Datangnya yang berhormat pada hari ini menceritakan tentang sidang kemuncak matlamat pembangunan Lestari di mana ada 17, 6 matlamat sukar untuk dicapaikan. Namun pada hari ini kita sedar bahawa sebenarnya tidak berlaku perkara sebegitu. Kenapa saya katakan begitu? Kerana pada hari ini pelan tindakan yang telah dilakukan oleh negara-negara tersebut mendapat menunjukkan taraf peningkatan apabila mereka sendiri telah pun berjaya melaksanakan beberapa agenda tersebut. Kita tidak minta kesemuanya, jadi jika ada nilai tambah dalam setiap agenda tersebut, itu bermakna mereka sedang menuju kepada mencapai matlamat tersebut. Fakta baru, menurut laporan United Nations Department of Economic and Social Affairs UNDSA dengan izin Tuan Yang Dipertua, 90 buah negara mempunyai nilai tambah positif dalam agenda 11, pembangunan bandar dan komuniti, pertambahan 45% mata. Ini menunjukkan bahawasanya negara-negara yang berpartisipasi menjadi keanggotaan dalam matlamat pembangunan Lestari ini telah pun mendatangkan telah pun datang dengan pelbagai cara dan matlamat untuk mencapai matlamat tersebut pada sebelum 2030 kerana mereka sedar akan bagaimana matlamat tersebut ingin dibawakan di dalam negara mereka apabila pelbagai polisi dan juga dasar telah pun dilaksanakan di negara-negara keanggotaan tersebut. Ya Allah yang berhormat. Fakta yang mereka bawa 9 buah negara ada nilai tambahan bercerita tentang
tentang matlamat 11 ada pembangunan bandar-bandar tuan-tuan dan puan yang menunjukkan mereka ini terhadap matlamat pembangunan lestari tuan-tuan dan puan. Pertama, negara mana je yang tak suka pembandaran ni tuan-tuan dan puan? Mana-mana negara pun akan ambil duit untuk membangunkan negara tuan-tuan dan puan. Tapi tak kala bercerita tentang pencemaran alam, tentang world hunger dengan izin terpetua, tuning jadi setiap negara lain tuan-tuan dan puan. Menunjukkan apa? Semua negara tak adalah bekerjasama pun tuan-tuan dan puan. Itulah keadaan bagai menumbuk padi hampa. Tapi yang diceritakan fakta daripada perspektif pembangunan negara tuan-tuan dan puan. Baik, fakta baru saya bawa menurut forum, saya ulang balik, menurut Forum of Development menyatakan bahawa implementasi dalam SDG 5, 6 dan 12 tidak dapat diimplementasikan dan tiada tindakan lanjutan ke arah mencapai matlamat SDG tuan-tuan dan puan. Menunjukkan apa? Pada peringkat pertamanya, kalau anda katakan hanya setiap negara bersikap selektif, ambil matlamat 1, ambil matlamat 3, matlamat 4 je, matlamat lain biarlah negara yang buat. Itulah bagai menumbuhkan padi hampa tuan-tuan dan puan. Kita tidak boleh bersikap selektif dalam memilih matlamat tuan-tuan dan puan. Sebab yang anda cerita hanyalah matlamat daripada aspek pembangunan. Semua negara suka pembangunan yang berhormat. Kalau boleh KL nak 10 negara mencakar langit tuan-tuan dan puan. Sebab itulah tuan-tuan dan puan, keadaan inilah menunjukkan bagai menumbuk padi hampa matlamat. Hanyalah keadaan perkabaran yang suka saja je tuan-tuan dan puan. Pada peringkat pertama mereka hanya membiarkan semua orang berlapar-laparan ketika pandemik tuan-tuan dan puan. Pada peringkat kedua, ada negara-negara yang tidak dapat vaksin tuan-tuan dan puan, yang mana vaksin ini hanya diberikan kepada kayangan. Tak kala itu menunjukkan apa? Menunjukkan inilah bagai menumpuk padi hampa tuan-tuan dan puan. Matlamat pembangunan sendiri secara holistiknya tidak diberikan. Sila respon perwakilan Bangkang. Respon terus kepada perwakilan kerajaan Parai ini. Pertama, kata beliau, apabila ada vaksin, ada negara yang tak ada vaksin. Sebenarnya kesatuan kesihatan global memberikan vaksin kepada seluruh negara untuk menangani masalah COVID-19 sendiri. Pertama. Keduanya, pada hari ini mereka asyik bertanyakan tentang apakah tindakan susulan, apakah tindakan lanjutan, apakah tindakan selepas itu. Kami dah tunjukkan yang ada waste to energy, ekonomi kita dan ada. Itulah tindakan susulan yang berlaku. Sepatutnya yang dicerap oleh pihak kerajaan tapi tak didengari sebenarnya. Maka kita beralih pula kepada bagaimana konsep pada kerajaan pada hari ini yang gagal menyebabkan usul ini tak jelas, terutamanya matlamat SDG yang dibawa-bawa daripada awal. Kita lihat dalam fakta kes terbaru, debat terbuka pada hari ini ada dalam laporan SDG 2020 muka surat 302. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada Encik Zul Fizi. Nandakan berakhir sudah sesi ucapan ataupun sesi debat terbuka. Kita akan beralih pula ke sesi yang terakhir, iaitu ucapan penggulungan yang akan dimulakan oleh pihak pembangkang. Kita beri masa ke, Cik Zul? Masa berapa minit? Ada masa persediaan doktor lah. Tak ada? Ada masa ke tak ada? Tak ada. Teruskan dengan terus saja. Okey. Terima kasih doktor. Alright. Seterusnya kita menjemput mana-mana wakil daripada pihak pembangkang untuk menyampaikan ucapan penggulungan selama 4 minit. Dipersilakan. Dalam semua manusia berlari-lari untuk mengejar ketamandulan manusia dan menjaga kepentingan alam sekitar. Pihak kerajaan pada hari ini sebenarnya mendurja mengancam ketamandunan manusia yang indah. Kerana apa tuan dan pertua? Kita lihat timbang tara yang dilakukan, yang akan saya lakukan antara kerajaan dan pihak dan Pakatan Pembangkang tuan dan pertua. Pertama, kita lihat kepada matlamat perdebatan kita. Sebenarnya matlamat perdebatan hari ini mengelirukan tuan dan pertua. Kerana apa? Pihak kerajaan, mereka tiada matlamat pun. Apa sebenarnya yang mereka hendak capai tidak pernah dinyatakan. Namun tidak mengapa kita dapat rumuskan, saya rangkumkan sebenarnya apa yang mereka hendak capaikan. Mereka hendak hapuskan ekonomi kita tuan dan pertua. Mereka nak semua lapar, tak ada makanan, tak ada pembangunan, tak ada rumah tuan dan pertua. Sebabnya kita nak jaga alam sekitar, semua duduk kat pokok lah. Itu yang mereka hendak sampaikan sebenarnya tuan dan pertua. Berbeza dengan pihak pembangkang, Pakatan Pembangkang kami hendak melihatkan kepada matlamat pembangunan lestari.
Ketiga perkara kita jaga kepentingan manusia, kita jaga tentang kepentingan alam sekitar dan juga keuntungan ekonomi supaya meneruskan kedua-dua bahagian Tuan dan Dipertua. Kedua Tuan dan Dipertua, konsep atau kes di dalam antara pihak kerajaan dan Pakatan Pembangkang Tuan dan Dipertua. Kalau kita lihat di dalam pihak kerajaan Tuan dan Dipertua, mereka ini yang dikejar tak dapat, yang dikendong berkeciran. Sebab apa? Kalau kita lihat kes mereka ini bercapah-capah. Sekejap mereka hendak buktikan SDG ni atas nama sahaja. Sekejap mereka hendak menceritakan kemampuan yang tidak mencapai, yang tiada kemampuan untuk mencapai matlamat Tuan Pertua, dan sekejap mereka hendak menceritakan kelangsungan ataupun lanjutan tindakan yang tiada Tuan Pertua. Tetapi akhir sekali mereka tak tunjukkan mana-mana sebarang apa pun Tuan Pertua. Kerana apa? Di dalam pembuktian mereka hanya berkisarkan pandemik Tuan Pertua. Pandemik yang kita tak boleh nak elak Tuan Pertua. Itu yang diceritakan. Berbeza dengan pihak pembangkang, kami menjawab tuntutan bukti mereka untuk bertembung. Kami tunjukkan bagaimana ada lanjutan tindakan. Kami tunjukkan bagaimana tindakan-tindakan ini dijalankan supaya menyelesaikan masalah dan diteruskan agar menjaga ketiga kepentingan tadi Tuan Pertua. Ketiga Tuan Pertua, masalah hujah yang sama ada ia menjawab tuntutan usul ataupun tidak Tuan Pertua. Kita lihat tiga hujah di meja pihak kerajaan Tuan Pertua sangatlah tidak menjawab tuntutan usul Tuan Pertua. Kerana apa? Mereka melihatkan kepada kekangan matlamat ini berdasarkan percanggahan, melihatkan kepada perkara yang pertentangan, pandemik dan respon negara anggota Tuan Pertua. Namun ketiga-tiga perkara ini tidak pun pernah berkisarkan kelangsungan ataupun lanjutan tindakan, sekaligus tidak pun cerita bagaimana ketiga-tiga perkara ini akan menghalang kita mencapai matlamat ini Tuan Pertua. Sebab apa? Ketiga-tiga perkara ini sebenarnya kita telah pun nafikan. Kita tak ada tangan. Pandemik itu adalah perkara yang kita tak boleh elak dan kita ada tindakan susulan. Dan respon negara anggota sangat bagus Tuan Pertua. Dan keempat Tuan Pertua, tuntutan mereka sebenarnya tuntutan mustahil Tuan Pertua. Agak berat sebelah Tuan Pertua, bagai limau masam sebelah Tuan Pertua. Tindakan yang perlu kita lakukan ini adalah mengikut situasi Tuan Pertua. Itu yang kami di meja pihak Pakatan Pembangkang kami buktikan bagaimana tindakan susulan ini ataupun tindakan lanjutan bagi mencapai matlamat pembangunan Lestari 2030 yang menghabarkan benda sebenar ini dari segi alam sekitar, dari segi manusia dan keuntungan Tuan Pertua. Dan mereka tidak pun pernah menafikan dan mereka tidak pun pernah ceritakan kegagalan tindakan-tindakan ini yang akhirnya tidak mencapai kepada matlamat pembangunan Lestari kita Tuan Pertua. Maka disebabkan jiwa saya adalah jiwa pembangunan Lestari, maka kita semua akan ke arah pembangunan Lestari. Marilah bersama-sama kita membangkang usul pada hari ini dan memegang apa yang diletakkan dalam matlamat pembangunan Lestari 2030. Sekian. Terima kasih. Seterusnya saya mempersilakan mana-mana wakil pihak kerajaan untuk menyampaikan ucapan penghulungan. Cubaan suara dengar suara saya. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mohon perlindungan syaitan yang direjam. Tuan-tuan dan puan-puan, di akhirnya pergulungan 4 minit terakhir ini timbang tara perdebatan. Saya akan tunjukkan kepada anda yang mana satu kaca, yang mana satu permata tuan-tuan dan puan-puan. Baiklah, pergi terlebih dahulu kepada masalah pembangkang pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan. Masalah utama mereka dalam pembuktian mereka dan juga dalam pencerapan usul yang telah diceritakan oleh kerajaan tuan-tuan dan puan-puan. Kerana apa? Saya ceritakan kembali bagaimana tuntutan mereka berkenaan dengan 3P yang telah digariskan dalam SDG itu sendiri tuan-tuan dan puan-puan. Pertama, pada peringkat pertama kami tidak pernah menafikan 3 kepentingan 3P ini dan perkara ini akan dapat dicapai kalau SDG ini dapat dicapai selewat-lewatnya pada tahun 2030 tuan-tuan dan puan-puan. Namun apa yang jadi masalah pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan, dalam keadaan kami telah nyatakan pun kami sedar ada banyak usaha yang dilaksanakan dan tindakan yang dilaksanakan, namun SDG ini dinilai tidak dapat dicapai, menunjukkan keadaan bagai menumpuk padi hampa. Itulah sepatutnya tuntutan usul. Kerana apa? Kita menilai perkara ini, SDG ini, matlamat pembangunan Lestari ini bagai menumpuk padi hampa ataupun tidak. Itu yang mereka tidak tunjukkan tuan-tuan dan puan-puan. Kerana apa? Kerana apa kami mengatakan begitu? Menunjukkan keadaan bagai menumbuk padi hampa ini di pihak kerajaan pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan, memperlihatkan kepada ketiadaan tindakan
susulan tuan-tuan dan puan-puan. Kalaulah ada tindakan susulan, pembangkang buktikan sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Contohnya kalaulah lepas ada laporan itu, adanya satu keadaan SPBB ini katanya memberikan atau menyuntik lagi negara-negara yang terlibat untuk mencapai matlamat pembangunan lestari ini untuk mencapai itu menjadi lebih secara bersama-sama untuk menyelesaikan masalah daripada laporan yang telah disediakan, barulah kita boleh terima itu adalah tindakan susulan tuan-tuan dan puan-puan. Kerana analogi mudah saya boleh tunjukkan kepada anda tuan-tuan dan puan-puan. Pada hari ini, kalau saya tumpahkan kari pada baju saya tuan-tuan dan puan-puan, tindakan saya akan membasuh baju itu tuan-tuan dan puan-puan. Namun, tindakan susulan saya lepas itu tuan-tuan dan puan-puan, saya akan sentiasa beringat, tolonglah Aiman, jangan tumpahkan kari pada baju. Itulah analogi bagaimana tindakan susulan yang kita perlukan dan perlukan pembangkang untuk tunjukkan dan mereka tidak pernah buktikan dalam perdebatan tuan-tuan dan puan-puan. Itu masalah mereka. Dan seterusnya, pergi kepada hujah mereka tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun hujah mereka kata yang pertama, tindakan memurnikan alam sekitar yang lebih telus, dan hujah kedua bercerita akan memberikan keuntungan kepada warisan, katanya tuan-tuan dan puan-puan. Hujah ini adalah bersifat dalam keadaan secara selektif tuan-tuan dan puan-puan. Kerana apa? Tindakan memurnikan kepada alam sekitar yang lebih telus ini tidak pernah pun membuktikan bagaimana kesemua 17 SDG itu dapat dicapai pada tahun 2030 tuan-tuan dan puan-puan. Yang mereka cerita ianya hanya untuk mengambil ataupun memurnikan alam sekitar. Dan hujah yang kedua dalam akan memberikan keuntungan kepada warisan tuan-tuan dan puan-puan, hujah ini lagilah pelik tuan-tuan dan puan-puan, kerana dalam keadaan mereka menuntut pada hari ini kita ada tindakan, tetapi mereka tidak pernah membuktikan tindakan susulan tersebut tuan-tuan dan puan-puan, tidak pernah diceritakan pun. Dan hujah dan bukti yang disertakan dalam hujah ini adalah bukti-bukti yang selektif. Kata mereka, SDG ini telah dicapai beberapa negara. Namun sedar atau tidak, dalam kita ingin mencapai 17 SDG itu, perlu ke semua negara mencapai menjelang tahun 2030 tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya, dalam keadaan ini, SDG ini satu keadaan yang mempunyai pelbagai kekangan. Sebab itulah hujah kami bercerita tuan-tuan dan puan-puan terhadap kekangan yang wujud dalam kita ingin mencapai SDG ini tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itulah kita perlu terima usul ini. Kerajaan lebih menjawab kepada usul tuan-tuan dan puan-puan. Mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.